Saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, welcome to our channel. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana kami masih diberi kekuatan dan ruang untuk menjayakan sesi perkongsian kedua kami ini. Okay, sesi kita pada malam ini adalah bertajuk membangunkan objektif kajian berdasarkan DDR. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan pentas ini kepada Dr. Wan. Dr. Wan, boleh mulakan kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Nurul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita mulakan perkongsian kita. Saya bukan pakar, saya just nak kongsi saja yang ilmu yang Allah Ta'ala berikan ini agar semua mendapat rahmah, mendapat keberkatan. Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa sikit semoga Allah beri rahmat, beri kelancaran, beri kemudahan kepada kita semua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tunaikanlah kasih sayang-Mu pada kami, keampunan dosa pada kami, Ya Allah. Permudahkan urusan kami, beri kami kebaikan dan kebajikan. Jika ada antara kami yang sakit, Ya Allah, Kau angkat kesakitan dan Kau beri kesihatan. Jika ada yang susah, Ya Allah, Kau angkat kesusahan dan beri kesenangan. Jika ada yang gundah gulana, keluh kesah, Kau angkatlah, Ya Allah, Kau berilah ketenangan. Hanya pada Engkau sebaik sandaran bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Okey, so malam ni ada 12 slide saja. Tentang objektif kajian dalam DDR. Pertama sekali saya minta maaf sangat, memang saya sebenarnya hari ni saya letih sangat sebab this week ada bagi talk dengan tim daripada UKM, USIM dan quiz 2 days, 2 hari. Lepas tu pula fokus pada macam hari ni ada timbalan Menteri Kementerian Tinggi Datuk Dr. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allah, saya lupa nama dia. Allah Rabbi, Datuk Dr. Mansur. Saya mohon tutup suara boleh tak? Mohon tutup suara biar saya bercakap. Okey, dia ada lawat ke Politeknik Nilai, bagus Datuk Dr. Mansur sangat efektif, sangat minat kepada pembelajaran di Politeknik. So hari ni memang agak tight dan juga penat sedikit lah, tapi saya cuba yang terbaik untuk dapat berikan pada anda pada hari ini. Cuma kita tengok perbezaan yang ada dan bagaimana kita nak membentuk objektif kajian dalam DDR. Seperti yang kita maklum, DDR ini adalah satu pendekatan yang kita boleh gunakan dalam kita membangunkan produk. Okay? It can be used in education, it can be used in social science, it can be used in engineering, technical science, pure science dan sebagainya. Yang penting dia akan membangunkan
produk dan boleh digunakan dalam pelbagai peringkat sebenarnya. Peringkat PhD boleh, Masters pun boleh. Dan saya sekarang pun untuk belajar diploma saya untuk final project pun saya memang akan suruh mereka buat objektif kajian tu mirip kepada DDR sebab dia dapat membantu para pelajar saya dalam mengejar dan juga mengukur dan menjawab objektif kajian yang telah ditetapkan. Cuma ketinggian, kedalaman literatur tidaklah sama dengan pelajar pasca. Okey, supaya kita nak dia boleh measure apa yang dia nak measure objektif tersebut. Okey, insya-Allah fokus utama kita pertama sekali tujuan saya nak sharekan pembentukan objektif kajian dalam DDR ini sebab saya nak cuba fokuskan objektif fasa 3 sebenarnya. Dalam DDR ni dia menitik beratkan penilaian dalaman dan luaran. Siapa yang pernah masuk kelas saya tentang DDR secara komprehensif yang kita belajar, saya ada berkongsikan tentang apa itu penilaian dalaman dan penilaian luaran. Memang benda ni Ritchie and Klein dia fokuskan, dia bagi justifikasi kenapa perlu ada benda ni. Dan kat sinilah nanti, dekat objektif 3 ni lah nanti akan melihat perbezaan kepada penilaian itu. Sebab bila orang buat DDR ni, dia bangunkan sesuatu produk, tak kisahlah produk tu model ke, produk tu modul ke, produk tu index ke, strategi ke, apps ke, you nak bangunkan, e-books ke, you nak bangunkan, dia akan melalui 3 fasa yang kita faham selama ini, iaitu fasa analisis keperluan fasa pertama. Yang keduanya adalah fasa kedua iaitu fasa reka bentuk dan pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan produk. So kalau kita nak in detail lagi, kalau you nak bangunkan modul, reka bentuk dan pembangunan modul lah, ataupun kalau you nak bangunkan model, reka bentuk dan pembangunan model dan sebagainya lah. Okey, so bila dah siap, saya selalu mentionkan bahawa bila you dah bangunkan produk, bila you dah bangunkan sesuatu produk, kalau produk itu modul, you dah menulis dah modul tu, betul tak? You dah bangunkan. Tetapi kalau you tak evaluate, dia sekadar bukan, dia hanyalah manuskrip sahaja, manuskrip yang tidak diwasit, manuskrip yang tidak dinilai. So nak tak nak kita kena nilai dia. Macam buat buku teks lah. Buat buku teks, buku teks tu seperti contoh modul lah sebenarnya. Dalam tu ada penerangan isi kandungan, ada topik by topik, ada penilaian yang dilakukan, dan tu ada alat bantu mengajar apa yang digunakan. Buku teks saya tunjukkan contoh, dan buku teks tu dibangunkan bersandarkan di SKP. Di SKP tu sebenarnya kita boleh anggap dia macam model tau. Sebab dia berdasarkan SKP tersebut. So buku teks sebelum dia nak dipublishkan, diprintkan, saya pengalaman saya sebagai pengurusi penilai lah, buku teks, dia mestilah dinilai untuk menjadikan dia sah dan valid. Begitu juga bila kita bawa masuk ke dalam proses pembangunan produk yang berbentuk modul, kena nilai juga. Kalau buat model pun, saya pernah cakap sebelum ni, kalau kita buat model, you tak nilai model tu, dia sekadar prototype atau diagraf saja, sebab dia adalah dibangunkan tetapi tidak dinilai. So kalau dalam PhD level, dalam PhD level ataupun master by fully research, memang dia kena buat 3 fasa kalau dia apply DDR. Okey, tak banyak saya nak cerita, semuanya nak clearkan sikit-sikit supaya tak dapat banyak, at least dapat sikit lah malam ni, dapat sikit ilmu. Saya pun bukan pakar, saya berkongsi sahaja, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, kita tahu bila kita buat kajian yang berdasarkan pendekatan reka bentuk dan pembangunan, actually dia ada 3 objektif kajian utama. Dia ada 3 objektif kajian utama. Itu memang kita dah clear cut kalau baca tesis-tesis, previous tesis about using a DDR approach, dia memang akan clusterkan dia akan clusterkan terus kepada 3 objektif kajian utama. Actually kajian objektif ini, kenapa kita pilih 3 objektif kajian utama? Primary objektif, research objektif ni, kenapa? Kerana dia berdasarkan dan bersandarkan kepada fasa-fasa yang terdapat dalam DDR.
That's why kita dah kalau saya recap balik, kita Richie and Klan dah kata DDR ni satu pendekatan yang bersistematik. What's next? Dah siap satu, what's next? What you must to do? Kan? Apa yang kita kena buat? Okay. So fasa-fasa yang ada ialah, of course, we have a need analysis phase, we have a design and development phase, and we have a evaluation phase. So tiga objektif utama ini akan bergantung kepada fasa-fasa ini. Dalam kita nak membentuk objektif kajian utama kita ni, tiga objektif ini, kita kena clear kita punya pernyataan masalah. Last week we talk about the problem statement. We talk about problem statement. Ada orang kata, you buat modul, memang kena exactly you kena buat keberkesanan ke? You buat modul exactly memang tepat sekali you kena buat keberkesanan ke? Ataupun compulsory you kena buat keberkesanan ke? Apa pun dia bergantung kepada objektif, bergantung kepada penyataan masalah yang saya nyatakan minggu lepas. Okay, alright. So kita tengok every phase punya objektif kajian utama lah. Saya akan bagi contoh saya lah, tapi kalau nak tengok berlambat-lambat. Kalau kat UM Repo tu banyak sangat tesis-tesis tentang DDR. Sekarang saya sharekan sikit macam mana nak buka UM Repo tu. Okay. Contoh, kita lihat kepada objektif fasa 1. Sebelum kita nak membangun, nak makan objektif tu, kita kena clear dulu. Apa sebenarnya objektif fasa 1 nak keperluan ni? We must know. We must clear about it. Barulah kita dapat menjalankan kajian itu dengan baik dan bersistematik. Actually, dalam fasa 1 ni, dalam objektif fasa 1 kajian DDR, analisis keperluan ini, dia sebenarnya objektif ini dia terarah melihat kewajaran dibangunkan produk yang dihasratkan. Wajar ke tak wajar you bangun? Saya dah cakap sebelum ni kan, saya dah cakap you baca, you banyak pengkayaan literature cukup banyak. You baca bukan setakat di Malaysia, you baca juga pandangan daripada negara-negara lain, seperti negara-negara maju kan. Tetapi adakah permasalahan yang berlaku di dalam literature ataupun jurnal yang you baca itu di negara maju itu atau negara-negara itu valid untuk dijalankan di negara kita? That's why I said dia adalah terarah kepada melihat kewajaran dibangunkan produk yang dihasratkan. Okay, saya lebih suka guna perkataan lesen. Kadang-kadang orang kata, ni akademik tak akademik, tak, bukan apa, saya nak bagi you clear. Okay, dia bersifat seperti lesen. You nak bawa kereta, you tak ada lesen, you tak boleh bawa kereta. Lesen you dah mati pun, kalau polis tahan, polis saman you. Kan? Dia bersifat lesen. Maksudnya ialah kena buat objektif fasa 1 ni, analisis keperluan ni. Sebab lesen, dia nak menentukan you lulus atau tidak untuk membangunkan fasa 2 tersebut. So, bersifat seperti lesen bagi memastikan penyataan masalah yang dinyatakan oleh kita sebagai pengkaji ini berlaku terhadap lokasi kajian. Kita nak tengok pada, contoh kita nak tengok, nak bangunkan satu modul kepada murid-murid pedalaman yang memang tak dapat coverage internet. So, kita bangunkan modul. Modul supaya mereka boleh merasai bagaimana pembelajaran masa zaman PKP ni, masa COVID ni lah, macam mana pelajar-pelajar di kawasan bandar yang memang guna PDPR, yang menggunakan online learning ni, pelajar-pelajar di kawasan pedalaman tak dapat online learning sebab tak ada coverage. Kita try nak bangunkan modul tu, kita test tanya mereka. Dan kena ingat DDR ini dia adalah bersifat formatif dan dia adalah satu proses menyelesaikan, bukan menyelesaikan masalah negara, tetapi menyelesaikan satu kelompok kajian, satu kawasan kajian, persekitaran yang sebenar dalam satu tempat tersebut. So, penyataan masalah ni juga dilihat bukan hanya berlaku pada lokasi kajian, tapi pada kumpulan sasar. Okay, bagi saya sebenarnya bila you tanya pada fasa 1 orang yang sama, you orang fasa 1, responden fasa 1, you boleh juga bila dah bangunkan
produk you boleh tanya balik, evaluate pada orang yang sama di fasa 1 tersebut. Sebab dia yang merasai, dia yang mengetahui, tapi kriteria dia kena tentukanlah. Okey. So, antara contoh dalam aktiviti fasa 1 ni, bila saya cakap dia terarah melihat kewajaran dibangunkan produk yang dihasilkan dan bersifat lesen, jadi kita punya persoalan tu mesti bersandarkan kepada need analisis model. Model analisis keperluan. Banyak model analisis keperluan ni saya pernah kupaskan. MyClip yang paling familiar, MyClip. Dalam tu ada 3 model. 3 model yang kita boleh gunakan. Pilih nama satu atau McAdle dan sebagainya. Model-model sandaran inilah yang akan membentuk dan mengguide kita dan memandu kita untuk membangunkan soalan kajian dalam fasa 1. Okey, kita tengok. Okey. Ini adalah contoh objektif kajian fasa 1 lah. Okey. Yang prime dia, objektif kajian pertama dia ialah mengenal pasti keperluan, elemen generiks dan nilai bagi program kajian kejuruteraan. Kita nak tengok, kita nak clear. Itu adalah mengenal pasti. Itu adalah utama yang kita nak lihat. Bagi melihat yang ini, kita keluarkan yang saya buat arrow ni. Dia akan menjawab mengenal pasti keperluan elemen tu. So, nak jawab dia, bagaimana nak keluar 3 ni? Sandarkan kepada model apa saya cakap? Need analysis. Kalau nak faham lagi kena beli buku saya lah. Buku saya kupaskan antara beberapa contoh model need analysis yang kita boleh sandarkan. Okey? Contoh yang saya buat ialah macam ni. Mengenal pasti latihan pendidikan yang berkaitan dengan kemahiran, generiks dan nilai secara berjadual sepanjang pelajar ni mengikuti pengajian. Contoh di Politeknik Malaysia lah. Mengenal pasti keperluan penerapan. Tengok ni. Dia tertinggal. Elemen. Betul ke? Kita tanya pada pelajar. Contoh sebenarnya ni pelajar. Kita ask pada pelajar. Kita tanya pelajar, betul ke you perlukan you memang tak diterapkan. You perlu pada elemen generiks ni dan nilai ini. Okey. Pertama kita tanya dia, very simple question sebenarnya mengenal pasti latihan pendidikan yang berkaitan dengan kemahiran generiks dan nilai secara berjadual. Diorang dapat tak satu skedul yang mana kelas tu kelas untuk terapkan elemen generiks dan nilai pada mereka. Macam yang saya dapat based on model analisis sebagai sandaran. Yang kedua, mengenal pasti latihan pendidikan yang berkaitan dengan kemahiran generiks dan nilai secara penerapan melalui kursus. Maknanya kalau program engineering tu, kalau belajar diploma tu mungkin dia kena ambil 100 kredit. Mungkin 100 kredit. 90 ke 100 kredit untuk melayakkan dapat diploma. So dalam 100 kredit tu ada beberapa, mungkin ada 30 subjek. Ada kursus, ada pelajaran. Tengok dalam satu pelajaran tu ada ke tak ada elemen-elemen yang membentuk elemen kemahiran generiks dan nilai. Maknanya mungkin pensyarah tu bagi tugasan pada dia dalam subjek thermodynamics contohnya. Ambil orang mechanical lah ataupun kita tukarlah industrial management. Tengok tugasan yang pensyarah bagi tu ada tak elemen-elemen yang generic skill dalam tu. Contoh apa dia? Menjalankan tugasan bersama kumpulan. Ada tak? Kita tengok balik. Okey, yang ketiga, mengenal pasti bahan atau sumber yang menjurus secara langsung terhadap kemahiran dan nilai semasa mengikuti pengajian berasaskan WBA di Politeknik Malaysia. Dia kenal pasti ada ke satu modul ke satu note ke ataupun very Tuan. Termute. Sorry.
Dengar tak? Dengar tak Yati? Ya, dengar doktor. Ya doktor. Dengar Yati Tadi termute ke? Tak tahu. Dengar. Potong tu lah. Tengah naik share. Tiba-tiba Dr. Nurul interrupt. Okey, tak apa. Sorry. Alright, Tertekan. teruskan insyaAllah. Saya presenting sekarang kan? Okey, so sebenarnya 3 objektif ni pun dah cukup clear. Dah cukup clear untuk mewajarkan kita menjalankan, mendapatkan maklumat tentang kewajaran untuk kita bangunkan produk kita. Boleh juga nak tengok mengenal pasti perbezaan. Contoh kajian yang melibatkan ibu bapa dan guru kan. Nak tengok perbezaan ibu bapa guru guna t-test pun boleh juga. Tapi yang 3 saya tunjuk ni sekarang guna skomi atau peratus dia bukannya kita nak tengok ini pakai soal selidik lah. Ada orang pakai temu bual, terpulang lah. Itu metodologi yang untuk mengukur. Itu nanti kita masuk dalam minggu keberapa tu metodologi dalam kajian dalam DDR tu Yang ni contoh lah contoh yang ni you nak pakai temu bual pun boleh, nak pakai semua soal selidik boleh, terpulang lah. So 3 soalan ni pun dah dapat melihat kewajaran kita nak bangunkan produk kita atau tidak. Tapi ada orang tambah lagi, ada orang tambah melihat mengenal pasti perbezaan, itu terpulang. Selagi dia mengukur apa yang hendak diukur, please jalankan, tak ada masalah. Cuma saya bentukkan 3 sub objektif kajian bagi fasa 1 ini mesti nak tak nak berasaskan kepada model need analysis. Yang masyhur banyak orang guna McClip lah. Ada 3 model dalam tu. Ada juga guna McAdle dan terpulang pada you all mana yang you all rasa sesuai dengan kajian you all. Okay. Now we go to the objektif fasa 2, reka bentuk dan pembangunan. Sorry agak tak menarik saya punya slide ni. Saya memang agak terlalu letih sikit minggu ni. Terkejar sana terkejar sini Hidayah Syamsu ada ke dalam ni? Hidayah? Okey. Ada doktor. Ada Hidayah tahu kan? Kita penat kat boleh nilai minggu ni Ya, sangat-sangat. Alright. Okey. Objektif fasa 2, reka bentuk dan pembangunan pula. Apa sebenarnya ni kita nak buat dalam objektif fasa reka bentuk dan pembangunan ni? Ia melibatkan apakah komponen, elemen, kandungan dan sebagainya yang perlu ada dalam produk yang hendak dibangunkan. Terpulanglah kalau you nak buat model, what's the element, what's the component yang you perlukan. Okay, kalau you nak buat modul, you nak kena tahulah isi kandungan objektif modul tu apa. Kat sini you akan tanya, apakah objektif modul tu, apakah isi kandungannya, apakah topik yang perlu ada, apakah bahan bantu latihan, apakah aktiviti. Dekat sini. Sebab pembentukan benda-benda tu dan apakah penilaian contohnya, alat bantu mengajar. Sebab dekat sinilah, di fasa 2 inilah, you akan bangunkan, you akan design your module and then you develop your module. Ia critical. Yes, ia sangat critical. Terpulanglah kalau macam saya, kita buat DDR, memang saya cadangkan nak bangun dalam fasa 2 ni, kalau saya cadangkan please use the expert consensus ataupun guna temu bual pakar. Kalau saya cadangkan begitu. Sebab apa? Kita balik kepada kriteria pakar dalam buku yang saya nyatakan tu, apa itu pakar? Dan dia critical. So sebab apa critical? Pandangan saya perlu pakar tentukan. So bila kita kata we are decide to use an expert to determine our content, so you must know, you must clear about the criteria of your expert. How to choose your expert. Dekat sini, sebelum you jumpa expert, you perlu keperluan kepada pengkayaan. Pengkayaan ayat ni dahsyat pengkayaan. Pengkayaan ni maknanya pengkayaan literature review. Kena baca banyaklah. You kena tahu elemen apa yang nak lihat, apa topik dia, dan kau dengan tu apa topik dia, berapa topik you nak buat. Okay, kalau you buat modul. Okay, alright. Apa tu you kena tahu pula
dia punya susun atur modul tu macam mana, apa bahan bantu latihan penilaian apa yang kita nak gunakan, macam mana penilaian sumatif dia, macam penilaian formatif dia. Itu berdasarkan kepada pengkayaan literature review. Okay, last kali you pakai expert lah. You nak sahkan, nak endorse ke, guna Fuzzy Delphi method ke, nak tengokkan kesepakatan pakar terhadap sebelum you nak bangunkan tu, you must design first, kan, you using expert consensus untuk tengok apa yang perlu ada dalam modul you dan sebagainya lah. Okay, tapi kalau teks saya ni, saya bangunkan model. Saya bagi model. Model very simple. Contoh objektif kajian fasa 2, mereka, okey, dia punya objektif kajian dia yang utama untuk fasa 2 ni, contoh mereka bentuk, kita guna mengenal pasti lah, terus mereka bentuk dan membangunkan model SKIVES yang sesuai jalankan bagi program kejuruteraan. Tadi kita dah buat fasa 1 tadi kan, mengenal pasti elemen keperluan, elemen kemahiran generik dan sebagainya kan. Lepas tu kita tengok, oh memang betul, perlu, wajar dibangunkan. So, kita dah mula start design. Sebenarnya kalau kita perasan, pembentukan ni, fasa 1, fasa 2, fasa 3 punya objektif ni, dia berasaskan taksonomi Bloom. Bawah mengenal pasti, lepas tu analisis, iaitu mengenal pasti, lepas tu DD DD ni apa? Design and Development, last kali dia evaluate. Nampak tak sebenarnya? Kalau kita tengok betul-betul. Okey, dalam macam saya, setengah orang dia tak pecahkan pada sub-fasa. Macam saya suka, sahabat saya orang engineering ni, dia suka benda yang berobjektif. Saya pecahkan, sebab baru saya nampak. Okey, so saya start to design. Nampak? Saya start to design, mengenal pasti komponen utama model kurikulum bla 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 bagi program kejuruteraan berdasarkan expert consensus. Nampak je expert consensus. Tapi sebelum berlakunya expert consensus tu, saya dah buat pengkayaan literatur. Saya dah buat dulu pengkayaan literature. Dan kadang dan juga saya dah buat juga pengkayaan tu juga, saya buat temu bual pakar. Bunga pakar ni bergantunglah, gunalah citation yang ada, Creswell kata berapa, last baru saya buat, dapatkan expert consensus. Okay, dan clear komponen saya tu, saya clearkan pula tentang elemen-elemen dalam komponen utama. Sama juga, kena guna pengkayaan literatur, lepas tu you mungkin support by temu bual pakar dan dapatkan expert consensus. Barulah clear you punya objektif kajian fasa 2. Belum lagi, dan you bangunkan you punya model. Kalau you buat modul, bangunkan modul lah. Mungkin untuk modul dia berbeza. Untuk modul mungkin you kata mengenal pasti objektif modul berdasarkan expert consensus. Mengenal pasti topik ataupun isi kandungan modul berdasarkan expert consensus. Modul dia banyak sikit sebab dia tebal. Modul ni macam you buat 2 tesis lah. Kalau buat modul ni, you kena buat modul, you kena tulis tesis you. Okay? Yang ketiganya, mengenal pasti bahan penilaian ataupun bahan bantu. Bahan bantu modul berdasarkan expert consensus. Mengenal pasti aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti yang ada dalam modul tu berdasarkan kesempatan pakar. Sehinggalah penilaian, sehinggalah mengenal pasti penilaian sama ada formatif atau sumatif. Itu terpulang pada you sebagai pengkaji. Lepas tu baru dah dapat reka bentuk, dah tahu dah, barulah you bangunkan. You mula menulis modul tersebut. Dan kena endorse lah. Kena endorse juga modul tu. Okey. So saya harap clear Saya harap clear untuk contoh objektif kajian fasa 2 ini. Saya cuba buat short, simple and sweet lah pada you all semua, insyaAllah. Sebab hari ini agak penat sikit. Okey. Seterusnya, kita tengok pada objektif fasa penilaian. Kat sini saya nak stresskan sikit. Sebenarnya kalau buka UM Repo tu, banyak tesis-tesis DDR. Ada yang buat modul.
Ada yang buat modul, nanti saya kupaskan lah ada yang buat modul, ada yang buat modul dia melihat kesan, keberkesanan modul tersebut. Ada. Contoh Dr. Yusni Yusof, kakak saya kan kat UPM. Kak Yus contoh lagi yang buat modul tetapi tak buat keberkesanan, dia melihat kepada kecekapan modul tersebut. Contoh Dr. Syariza Said, Kak Ija. Contoh yang buat model berlambak lah. Model ni ada Dr. Tony Ridwan, ada Dr. Nurul Rabiha, Dr. Faris, saya sendiri, Dr. Musid dan sebagainya lah. Okey. Objektif fasa 3 penilaian ini. Okey. Fasa 3 penilaian ini, apa sebenarnya kita tengok, dia terarah kepada menjawab. Sorry, ni silap ni. Terarah kepada melihat. Ni silap ni saya copy paste tadi. Okey. Terarah kepada melihat keupayaan modul tersebut, keupayaan produk tersebut, sorry bukan modul, produk tersebut kepada saya ni lah keep keupayaan produk tersebut dalam menepati pernyataan masalah yang telah dinyatakan. Okey, telah dinyatakan. Okey. Okey, dia terarah kepada eraser tak ada saya nak padam ni. Okey, dia terarah kepada keupayaan produk tersebut dalam menepati penyataan masalah yang telah dinyatakan. Saya tak puas hati lah. Eraser tak ada ke? Eraser tak ada. Tak boleh hilang ni. Sorry, tak boleh hilang. Okey. Kita lihat dalam konteks ini, bila kita berkata terarah kepada keupayaan produk tersebut dalam menepati penyataan masalah yang dinyatakan, kita kena tengok penyataan masalah kita. That's why saya pernah cakap dulu, kalau penyataan masalah you sekadar you bangunkan satu model atau modul untuk membantu proses PDP para guru kepada para pelajar, mungkin dia bukan melihat kesan. Ataupun you buat model ini diharap menjadi garis panduan kepada pensyarah dalam proses menerapkan elemen generik kepada para pelajar. Dia tak melihat kesan. Tapi kalau you cakap penghasilan modul ini diharap mampu untuk meningkatkan pengetahuan pelajar, nampak tak ada peningkatan? Itu of course you memang kena compulsory, you kena buat keberkesanan. Tapi kena ingat, sebelum buat keberkesanan tu, kita kena tengok dalam DDR we have two evaluation. First evaluation adalah internal evaluation and second is adalah external evaluation. Okey, sebelum saya kupas pada penilaian dalaman luaran tu, kita tengok dulu. Dalam objektif fasa 3 penilaian ini juga, kita melihat apa? Sama ada melihat kepuasan pengamal terhadap produk. Setengah orang dia just tengok, okay, this product kita boleh guna dan dia fit. Bila kata fit tu, sama ada you nak buat pakai temu bual ke, you nak pakai modified nominal group technique ke. Saya pernah kupas pasal modified nominal group technique the powerful of bagaimana dia menggabungkan brainstorming, survey, pre and post test, dan juga dia menggabungkan interview di dalam satu perbengkelan berfasa. Dan digunakan dalam bidang-bidang kritikal seperti bidang perubatan, nursing dan sebagainya. Nak tengok kepuasan pengamal terhadap produk atau kecekapan produk, atau you melihat keberkesanan produk tersebut. You kena, so apa pun yang saya cakap yang ini, dia menepati kepada apa yang you nak dalam penyataan masalah you. Okey. Saya harap tu clear DDR juga amat menekankan penilaian dalaman dan penilaian luaran. Itu yang antara hujah Ritchie and Klein, kenapa dia buat buku DDR ni,
dia kata satu, dia nak bagi satu systematic view. Bagaimana kita jalankan kajian, membangunkan produk dengan lebih bersistematik. Itu hakikatnya. Yang keduanya, kadang-kadang ada previous researcher ataupun previous study yang kadang-kadang dia terus membuat penilaian luaran tanpa dia melaksanakan penilaian dalaman. Okay, nak faham ke tengok buku saya lah, ataupun tak apalah saya terangkan. Okay, now kita kena clear apa itu penilaian dalaman atau penilaian luaran. Penilaian dalaman, kalau buat, tak semestinya you kena buat penilaian luaran. Kalau you tak nyatakan perlunya penilaian luaran, itulah dalam tak masalah. Okay, apa dia? Kita kupas. Penilaian dalaman ialah melihat kepada integrity of produk you tadi. Valid tak valid, fit tak fit. Valid tak valid, fit tak fit. Dia boleh pelbagai lah kita gunakan. Fit tak fit, valid tak valid, maksudnya memang betul dia bertepatan dengan bidang kajian yang dikaji tu, produk tersebut. Contoh you buat model, okay, model ni tengok susun atur komponen tu, ranking of element tu tepat. Siapa dia? You nak pada siapa? Mungkin you tengok pada pengamal. Contoh kalau you buat model, macam saya punya model ni, saya lihat kepada pensyarah yang akan gunakan dan terapkan kepada pelajar. Dia adalah pengamal. Okay. Ada juga, saya menggunakan manfaat group teknik. Ada juga yang menggunakan PLSM, Sam Amos, nak melihat hubungan dia tu betul ke tak betul, tepat tak tepat, fit tak fit, terpulang. Okay? Okay. Tapi kalau you nyatakan, itu penilaian dalaman. Tapi kalau kita nyatakan untuk meningkatkan, memberi kesan kepada pelajar contohnya, of course you kena buat penelaran. Apa itu penelaran? Melihat impak dan kesan produk terhadap kumpulan sasar. Tapi kena faham, kat situ mana terarah kepada keberkesanan lah. Tapi kena faham, sebelum you buat penilaian luaran tu, compulsory tu buat penilaian dalaman. Katalah penyataan masalah, kata dengan terhasilnya modul ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan ataupun penguasaan pelajar ataupun perubahan sikap pelajar. Of course you kena buat penilaian luaran. Tapi sebelum nak laksanakan penilaian luaran tu, you kena make sure you buat penilaian dalaman. Sebab apa? Kalau ikut Richie and Klein, dia kata antara kesilapan terdahulu ialah bila kita terus try lihat impak, tapi sebenarnya dia salah tanpa kita melaksanakan penilaian dalaman. Sebab apa? Penilaian dalaman itulah yang menentukan integrity of the component produk kita tu menepati bidang kajian. Okay? Alright? Okay. Contoh kajian fasa 3, yang ni saya buat penilaian dalaman sebab saya nak hasilkan satu model yang boleh jadi garis panduan kepada para pensyarah bagaimana mereka nak terapkan, masukkan elemen kemahiran generik dan nilai ke dalam diri para pelajar. So saya just tengok, mengenal pasti pandangan pakar, tetap juga pada model lah, kena sandar pada model tau. Okay, pakar terhadap kesesuaian komponen utama dalam model kurikulum latihan skill bla 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 berdasarkan di Politeknik Malaysia. Mengenal pasti pandangan pakar. Okey, orang tanya, apa beza fasa 1 dengan fasa 2, fasa 3 dengan fasa 2 ni pakar? Pakar fasa 2 adalah pakar pembangunan. Antara contoh pakar pembangunan ni siapa? Pakar yang reka bentuk ni siapa? Penggubal kurikulum. Kalau dalam sains sosial, sains bidang pendidikan, penggubal kurikulum itu sendiri. Okey, para doktorat ataupun para sarjana yang memang ada pengalaman. Mereka yang terlibat secara langsung, guru cemerlang, penulis buku terhadap satu kajian tersebut, terhadap bidang tersebut dan sebagainya. Tu kena tengok kepada kriteria pakar lah. Dan pakar untuk fasa 3 pula siapa? Saya punya ni, pakar saya dan fasa 3 ni bukan pakar fasa 2, tak sama Pakarnya ialah para pensyarah. Mereka yang mempakar dalam pengamalan PDP kepada pelajar. Okay, maknanya practitioner lah. Pengamal lah, pengamal. So, kena define lah. Okay, kena define, kena differencekan. Saya sefaham saya, ayahanda Hasan Marzuki dia kena tanya. Adakah pakar kajian fasa 2 dengan fasa 3
Sama. Yes or no. Yang ni jawab apa? Yes and no. Itu saya sembang dengan anda. Okay. So saya buat plan dalaman, saya not just integrity of my model ni, my product ni. Dia boleh sesuai tak? Dia fit tak? Dia boleh tak digunakan dalam bidang yang saya kaji ni? Tanya pada siapa? Saya tanya pada pensyarah. Okay? Alright. Okay, kalau contoh you nak melihat keberkesanan. Katalah you nak buat modul dan you nak tengok keberkesanan. Nak tengok keberkesanan. Okay, nak melihat keberkesanan. So antara contoh soalan kajian dia, objektif kajian dia lah mengenal pasti. Contoh saya ambil lah ni modul ABC modul ABC saya ambil lah tak kita bilang benda-benda mungkin mengenal pasti keberkesanan interaksi rawatan modul ABC dengan jantina murid. Tengok antara dua murid tu lelaki perempuan macam mana, ada kefahaman ke tak. Boleh juga melihat kepada mengenal pasti kemudian interaksi antara rawatan modul dengan tahap pencapaian akademik murid. Dekat sini dia ada lah kumpulan rawatan dengan kumpulan tak rawat kalau you pakai kuasai eksperimental. Itu kena baca kuasai lah Ataupun you buat terus direct single group test. Ambil satu kumpulan je, bagi dia rawatan, bagi dia rawatan tu, try dia, test, buat ujian pada dia. Tengok dia punya impact. Nak tak nak kesanan ni, dia menjurus kepada ini contoh yang saya bagi jangan kata, ni doktor kata mesti buat dua ni. Tak. Ni contoh. Gantung pada you all. Ada kalau single group test tu dia tidak ada kelas dua perbezaan dua kelas rawatan kawalan. Tak, dia terus kita rawat. Satu kelas tu kita rawat dia. Itu single group test. Kena belajar, method tu kena belajar lah. Saya tak boleh ajar kat sini. Saya nak tunjuk contoh-contoh yang supaya kita boleh melihat dalam konteks kajian berdasarkan pendekatan DDR. Ia menjurus kepada, kena ingat, ia menjurus kepada keberkesanan yang pengkaji nak lihat hasil daripada produk yang telah dibangunkan. Nak tengok dia meningkat ke tak meningkat. Kalau kata dia meningkatkan penguasaan pelajar. Pelajar mampu untuk mengira dengan baik contohnya. So kita lihat impak dia. Itu kalau kita melihat keberkesanan. Keberkesanan ni of course dia dalam penilaian luaran. Nak buat benda ni dulu, bila kita buat modul ni, nak buat keberkesanan dalam, you kena make sure you pastikan you dah buat penilaian dalaman dulu. Supaya nak memastikan integrity of your product or module tu memang bertepatan. Sebab kalau tak clear, tak ada integrity, tak tepat, you buat impact, you buat keberkesanan pun tak ada guna. Itu yang dimaksudkan oleh Rishi and Klein. Mana tak menjawab apa yang tak dijawab, tak diukur apa yang tak diukur. Kalau melihat kecekapan pula, contoh you dah bangunkan modul you, modul you tu ada objektif. Ni contoh, sebenarnya contoh. Modul ada objektif, ada isi kandungan, ada strategi penyampaian dalam tu, ada alat bantu mengajar, ada penilaian. So nak lihat cekap tak cekap, you buat pre and post. You buat TOT contoh ni ada contoh ni mengenal pasti tak kecekapan modul ni. Contoh yang you buat TOT pada para guru, you buat pre and you buat post. Sama ada you nak pakai kuantitatif ke ataupun kualitatif terpulang, nak gunakan questionnaire ke, buat pre and post atau nak guna terpulang. You melihat balik ada tak perbezaan. Cekapan ni apa dia? Dia dalam bentuk percentage lah kan. Nilai awal, nilai akhir tolak nilai awal bagi nilai awal darab 100%. Itulah kecekapan. Orang engineering dia kena tahulah benda tu. Ia juga bergantung kepada apa yang pengkaji nak lihat hasil daripada produk yang telah dibangunkan. So kalau kita kupas balik dalam buku saya tu, Milio and Ulimio sudah kata dah. Penilaian ni dia boleh pecah kepada 3. Sama ada tengok perception ataupun satisfaction of user or expert or practitioner, ataupun you nak lihat kepada efficiency of your product, ataupun you tengok kepada effectiveness of your product. Tak nak, 3 tu juga bila kita balik pada DDR, kita kena clusterkan sama ada kita nak melihat kepada penilaian dalaman atau penilaian luaran. Bila saya kata buat penilaian luaran tu, kena tengok balik, adakah semua modul yang you bangun tu kena buat keberkesanan? Bergantung kepada problem statement yang kita tunjukkan. Alright? Boleh ke sahabat-sahabat? Tamat. Ngam-ngam lah. Seminit nak pukul 10. Ada persoalan tak?
Saya tak boleh share lagi ni, seletih sangat hari ni. Sampai sini je, 12 slide je hari ni. Ada persoalan tak sahabat-sahabat? Okey, kalau ada siapa ada soalan boleh kemukakan soalan lah. Kalau malu nak tanya, tak apa, ambil yang telefon saya. Saya rasa telefon saya ramai yang dah ada kan. WhatsApp saja, insya-Allah. Hello, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadli. Okey, apa tadi? Okey, hari tu dah masuk kelas yang 2 hari tu tentang DDR. Itu doktor ada cerita pasal kalau yang ambil master tu dia, yelah, kalau PhD dia 3 fasa ni memang tetap lah. Tu soalan yang sama juga nak minta dalam sweep dia punya note ataupun code yang mudah faham. Kalau master ni dia adakah dia sampai fasa kedua ataupun dia terhenti di analisis saja? Untuk yang hari tu yang doktor beritahu tu. Macam sebab itu ada kurang faham sikit itu. Dia macam ni. Bila kita buat PhD ni dia memang full research lah. Kalau master ni pula dia ada berbagai-bagai mode. Kalau saya silap, orang sahabat-sahabat daripada universiti betulkan jugalah kita share. Ada yang fully research, ada yang by course. Macam di UM, macam Dr. Nurul itu hari, dia buat disertasi 50% of research and 50% by course. So kalau you buat fully research, yes, you kena, kalau boleh, you kena follow tiga-tiga. Ataupun mungkin you kena follow tiga-tiga objektif ni kalau fully research lah. Dan itu akan balik kepada your supervisor. Dia tahu sampai mana you kena stop. Tapi kalau you disertasi, itulah you 50% by course, you ambil exam, ada pointer, then 50% lagi you kena buat report, you kena buat thesis. Sebenarnya you tak perlu apply DDR pun tak apa. You just terus katalah you bangunkan satu kerangka. You terus menggunakan method nak bangunkan kerangka tu guna apa, sama ada you nak guna interpretation modeling ke, ataupun you nak menggunakan PLSM ke, atau you nak guna Fuzzy Delphi ke, terpulang pada you. Mana tak tertakluk kepada DDR pun sebenarnya, tapi kalau nak buat DDR pun tak ada masalah, mungkin boleh buat fasa 1 dan sampai fasa 2 saja. Faham. Terima kasih Doktor. Alright. Okey. Satu soalan lagi insya-Allah. Doktor? Ya. Nak tanya, apa beza kerangka dengan model? Adakah benda sama? Okey, kalau tanya pada saya, pendapat saya benda tu sama je. Atas nama kita framework, dan ada kajian PhD yang menggunakan framework. Contoh kajian sahabat saya Dr. Rawiyah, dia menggunakan framework sekali daripada UTHM, sekali UM. Macam saya dia buat DDR 3 fasa. Tapi saya menamakan saya punya tu model. Saya define lah. Kenapa saya nama model, saya justify kan. Okay. Apa pun perkataan title tersebut, dia akan merujuk kepada apa yang nak bangunkan, dan juga you berbincang dengan supervisor you dan ikut school of thought you. Okay, saya harap menjawab insya-Allah. Baik, terima kasih. Okey, Nurul Hazwani, saya tengok. Maaf doktor, boleh jelaskan sekejap Saya tengok sekejap ruangan chat ni. Ruangan chat ni. Okey. Sekejap. Nurul Hazwani, boleh jelaskan sedikit penilaian luaran dan penilaian dalaman? Saya masih kurang faham. Okey, dia macam ni, Nur Hazwani. Penilaian dalaman ni, dia lebih, kalau baca buku saya rasa faham. Cuma kena belilah buku saya tu, Nur Hazwani. Penilaian dalaman ni dia melihat kepada integrity of your product, of your content of your product. Adakah dia memang sesuai dalam bidang tersebut. You dah bangunkan, contoh you bangunkan model. Model tu memang betul ke tepat, katalah you bidang bahasa Melayu, betul ke model ni boleh digunakan dalam bidang bahasa Melayu. Itu
dia lebih berkonsep kepada pengesahan, pengamal dan kumpulan pakar. Okey. Penilaian luaran ni pula dia melihat kepada bukan integrity, impact or effect or effectiveness of your product. Dia melihat kepada impact produk you tu. Selalunya kalau bila kata impact ni ataupun keberkesanan ni, orang banyak buat kuasai lah. Ada juga orang buat single group test. So ada kelas rawatan, kalau kuasai tu dengan kelas bukan rawatan lah, so dia akan compare lah. Dan dia agak panjang sedikit. Tapi bila you nak buat penilaian luaran ataupun kuasai eksperimental ni, compulsory tu memastikan bahawa internal ataupun penilaian dalaman wajib buat. Sebab kalau you buat impact, you lihat impact tapi you tak valid kan, you punya tak lihat integrity of your product, benda tu tak tepat dan diragui. Okay? Kalau nak faham lagi tengok buku saya insya-Allah. Ya Hazwani ya. Okey. Seterusnya. Joy Lee ni garang lah, belilah buku Joy Lee. Tentang dia ada buku dah. Okey, Nadia. Doktor, jika hanya berlandaskan teori dalam fasa 2 tidak menggunakan model, boleh ke? Ini saya dah terlepas dah sebelum ni. Ini nanti kita masuk. Nadia, nanti kita masuk by next week, mungkin by next 2 weeks lah. Fungsi, teori dan model. Nanti kita masuk InsyaAllah. Okey. Okey. Nadia, kalau tengok dalam jadual saya tu ada satu slot fungsi, teori dan model dalam DDR. Okey. Kita masuk. Okey, Hamidah, Puan Hamidah tanya, apakah perbezaan model dan modul? Okey, ini cikgu kan? Mesti cikgu sebab ada MOE belakang tu. Model ni macam di SKP. Okey, model macam di SKP, modul tu macam buku teks. Makna nak menghasilkan modul tu perlu ada sandaran pada model. Okey, model dalam bentuk kerangka dan modul tu dalam bentuk teks, naratif yang kita tulis. Itu yang saya boleh bagi contoh, macam itulah Cikgu Hamidah modul tu, kalau modul buku teks, sebenarnya hasilkan modul tu perlu ada sandaran untuk bangunkan modul tu, iaitu di SKP tu adalah model, contoh model ataupun kerangka lah. Okey, saya harap clear yang tu Cikgu Hamidah. Okey, ada lain? Bersemangat pula saya ni. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang penilaian untuk kebolehgunaan tu dia masuk dalam mana? Dalam dalaman juga ke yang mana? Okey, kebolehgunaan ni selalunya dia masuk dalam dalaman. Okey, baik. Alright, okey. Dr. Mazlan insya-Allah. Okey, Cikgu Yati binti Muhammad Aris. Doktor, bolehkah kita guna pakar orang yang sama untuk fasa 2 dan fasa 3? Tak boleh. Tak boleh. Doktor Cikgu Yati, dia tanya boleh ke guna pakar orang yang sama untuk fasa 2 dan fasa 3? Tak boleh. Saya dah clusterkan tadi dah. Tak boleh Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh kita stop ke? InsyaAllah kita jumpa lagi next week. Maybe next week kalau saya tak boleh buat, next week saya rasa batasan kajian. Mungkin saya akan compilekan dia dengan teori dan fungsi. Apa pun saya maklumkan juga. Okay? Okay. Saya mohon maaf atas kesilapan. Memang saya agak penat sedikit hari ini. Saya mohon maaf sangat. Saya harap bermanfaat ilmu yang saya sharekan pada sahabat-sahabat semua. So jaga diri. Saya doakan semua berjaya. So siapa yang nak beli buku boleh tengok pada link yang Dr. Nurul bagi. Saya doakan semua berjaya. Semua kita jadi baik dan pada penyeru kepada kebaikan. InsyaAllah jumpa lagi. Umur panjang, jumpa lagi. Semoga kita semua berada dalam kasih dan rahmat Allah SWT. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga semua berjaya, dapat mimpi-mimpi yang indah. Okay, bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. 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 Sama semua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you.